Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang kepada sahabat-sahabat semua yang bersama-sama dengan kita, yang masih berterusan dengan kita dalam siri tadabbur Al-Quran satu hari satu muka surat, ataupun kita panggil tadabbur harian, insya-Allah. Hari ini kita bersama-sama insya-Allah di muka surat 161 daripada surah Al-A'raf ayat 82 sehingga ayat 87, insya-Allah. Hari ini kita telah sampai di akhir juzuk yang ke-8. Jadi insya-Allah dalam siri akan datang, sesi akan datang, kita akan mula masuk ke juzuk yang ke-9, insya-Allah. Jadi insya-Allah seperti biasalah, saya minta daripada sahabat-sahabat semua untuk memberi respon. Alhamdulillah, ada dah beritahu kepada kita tentang gambar dan juga suara, masya-Allah. Jadi kita akan teruskan insya-Allah sesi kita hari ini muka surat 161 dengan kita akan mula membaca sedikit daripada ayat-ayat yang ada di dalam muka surat ini, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. صدق الله العظيم. InsyaAllah hari ini kita tengok InsyaAllah ada dalam muka surat ni, kita akan tengok dua perkara, InsyaAllah. Itu yang pertama sekali, kita akan tengok sambungan daripada cerita Nabi Lut alaihissalam. Kemudian selepas daripada tu Allah Ta'ala ceritakan pula kepada kita tentang kisah Nabi Shu'aib alaihissalam ni. Jadi kisah Nabi Lut ini adalah sambungan sebagaimana kita nyatakan sebelum daripada ni bahawa kisah Nabi Lut, kisah Nabi Hud dan juga kisah Nabi-Nabi yang sebelum daripada ni pun yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam surah ini adalah secara pendek-pendek saja. Secara lebih panjangnya terdapat di dalam surah-surah yang lain. Seperti contohnya kalau nak tengok kisah Nabi Shu'aib secara panjang lebar, ada ceritakan di dalam surah Hud. Jadi surah Hud ni sebenarnya namanya Hud, tapi sebenarnya cerita tu macam-macam dalam tu, bukan hanya kisah Nabi Hud sahaja. Jadi insya-Allah kalau Allah Ta'ala masih panjangkan umur kita, insya-Allah kita akan dapat lihatlah nanti, insya-Allah kita akan baca sama-sama, tadabbur sama-sama surah Hud, insya-Allah. Hari ini surah Al-A'raf baru. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita akan tengok sambungan ni daripada atas ini, insya-Allah, daripada sini. Wa ma kana jawab qaumihi illa an qalu. Ini adalah kata-kata apa ni Allah Ta'ala ceritakan bagaimana respon jawapan ataupun tindak balas kaum Nabi Lut alaihissalam. Jadi kaum Nabi Lut iaitu orang-orang di Sodom yang kita ceritakan, iaitu yang berada di selatan, lebih kurang tempat dia, kita tak tahu dengan exactnya. Sebab kita tak tahu yang kita tahunya diceritakan di selatan Laut Mati. Negeri Jordan tu ada Laut Mati, jadi di selatan Laut Mati tu ialah sebuah tasik sebenarnya. Tasik yang lebih kurang daripada pasir lah, lebih kurang tapi di selatan dia tu, sebelah selatan tu dulu ada tinggal satu kaum nama dia kaum Sodom. Jadi di situ mereka telah kita ceritakan sebelum daripada ni, dalam sesi sebelum ni, iaitu mengamalkan satu perkara, iaitu homoseks, yang mana tak pernah orang lain buat sebelum daripada kaum Sodom ni. Sebab itulah dinamakan sodomi. Sodomi itu kan maknanya ialah melakukan homoseks tu. Tapi perkataan liwat tu bukan daripada perkataan Nabi Lut so jangan salah faham. Perkataan liwat tu bukan daripada nama Lut. Liwat tu daripada bahasa Arab yang bermaksudnya iaitu menampal, tu tertampal dekat-dekat itu melekat. Itu maksud dia liwat tu. Nabi Lut tu tak ada kaitan Nabi Lut dengan perkataan liwat tu. Jadi apabila Nabi Lut ni berdakwah kepada mereka, apa jawab mereka? Wa ma kana jawab qaumihi. Allah Ta'ala kata, dan tidak adalah jawapan daripada kaumnya. Maknanya jawapan daripada kaumnya tu, apa yang kaum dijawab ialah
Ni saja, inilah dia jawapan dia. Makna yang paling besar lah kan, bukanlah makna percakapan tu ni saja kan, sebab bukan sekejap, lama Nabi Lut ni berdakwah kepada mereka. Jadi jawapan mereka yang Allah Ta'ala nak fokuskan sini ialah apa dia? Dia kata angqalu, mereka ini berkata, akhrijuhum, keluarkanlah mereka ni, akhrijuhum. Jadi perkataan kita tengok yang merah, saya merahkan sini, akhrijuhum makna keluarkanlah mereka. Mereka berkata sama-sama mereka, keluarkan mereka. Mereka ni siapa? Hum sini. Hum ni makna bukan seorang. Kalau hu, seorang. Tapi bila hum, maknanya ramai. Jadi dimaksudkan di sini, ramai itu maknanya Nabi Lut alaihissalam dan juga pengikut-pengikutnya. Maknanya orang-orang yang beriman dengan Nabi Lut ni kita keluarkan. Kita halau keluar. Min qaryatikum, daripada kampung kamu. Maknanya daripada negeri ni lah, daripada negeri saudara. Kita jangan, maknanya dia kata, kita tak boleh. Di sini adalah seolah-olah yang nak katakan, ini untuk orang-orang yang nak buat benda ni saja, nak buat perkataan fahisyah yang Allah Ta'ala sebut sebelum daripada itu. Maknanya Lut ni dan juga grup dia ni tak boleh duduk sini. Sebab apa dia kata? Innahum unasun yatatahharun. Mereka ni orang-orang bersih. Yatatahharun ni, yatatahharun merah ni kan. Jadi macam bagus pula kaum Sodom ni kan. Macam puji-puji pula Nabi Lut ni. Sebenarnya bukan puji sebenarnya kan. Tapi nak kata dia nak peli, itu kata kan. Berkata suci tapi maksudnya peli. Ini orang-orang suci. Macam itulah kan kalau kita cakap sekarang kan. Orang suci tak boleh duduk sini. Orang suci-suci, orang baik-baik pergi jauh-jauh. Dia taklah kata Nabi Lut tu baik. Dia kata dia lah yang baik. Perbuatan jahat dia tu lah yang baik tu kan. Tapi ini konong-konong lah dia nak kata baik. Kalau baik yang baik keluar-keluar. Kita tak nak orang baik-baik kat sini. Itulah macam perkataan yang digunakan sebenarnya untuk perli ni, yatatahharun ni. Tuduhan mereka kepada Nabi Lut dan juga pengikut-pengikut Nabi Lut yang beriman dengan Nabi Lut. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Allah Taala ringkaskan cerita kita dalam ni kan, di tempat ni, di tempat lain panjang lagi. Allah Taala kata fa anjaynahu wa ahlahu. Lalu kami telah selamatkannya, wa ahlahu, dan juga keluarganya. Ikut terjemahannya keluarga kan, wa ahlahu sana kan. Tapi ulama kata ahlahu di sini, keluarga ni bukanlah maknanya anak beranak dia saja, bukan family dia saja kan. Bukanlah maknanya anak-anak dia, family kan, kaum kerabat dia, bukan maksud macam tu ahlahu. Ahlahu di sini ulama kata ialah termasuk orang-orang yang walaupun bukan keluarga dia, tetapi jika beriman dengan dia maka automatik dipanggil ahl. Jadi inilah satu perkara yang diajarlah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu apabila orang-orang ni kan, walaupun mereka ni bukan ada hubungan kekeluargaan, tapi apabila mereka ni telah bersama-sama berpegang kepada satu perkara yang betul, yang beriman dengan satu perkara yang betul, jadi mereka ni dianggap sebagai satu keluarga, sebagai ahl. Itulah makna yang secara tidak langsung kita boleh faham daripada penggunaan perkataan ahlu di sini. Jadi Allah Ta'ala kata fa'anjainahu wa ahlahu, lalu kami selamatkan dia dan juga keluarganya, iaitu dia dan pengikut-pengikutnya lah kan, orang-orang yang beriman. Illam ra'atahu, Allah Ta'ala kata melainkan isterinya. Tengok isterinya, illam ra'atahu, melainkan isterinya. Di sini isterinya siapa? Mana isteri dia betul lah. Kanat minal ghabirin, Allah Ta'ala kata dia bersama-sama dengan al-ghabirin. Ghabirin maksudnya al-baqin fil azab, iaitu orang yang tertinggal, orang yang berada di dalam azab tu. Kenapa? Dalam tempat yang lain disebutkan bahawa keluarga Nabi Lut ni diberitahu oleh malaikat kan, dia ceritakan bahawa ada 3 malaikat yang datang melalui, mula-mulanya malaikat ni melalui Nabi Ibrahim, rumah Nabi Ibrahim, kampung Nabi Ibrahim, sebab Nabi Ibrahim tinggal di Hebron. Hebron ni kita kira taklah jauh sangat kan, tak jauh tu bukan sekilo 2 kilometer kan, jauh jugalah, tapi maknanya di Hebron dengan kita boleh tengoklah dalam Google Map kan sekarang ni. Jadi dia lalu tu rumah tu, kemudian selepas tu malaikat beritahu kepada Nabi Ibrahim, kami ni nak pergi ke tempat Nabi Lut. Untuk apa? Untuk binasakan lah dia kan. Jadi bila sampai ke sana, malaikat ni datang dalam bentuk lelaki-lelaki yang kita kata comel lah, lelaki-lelaki yang handsome. Orang kampung ni, orang negeri Sodom ni, dia tak boleh tengok orang yang cantik sikit, lelaki cantik, dia sibuk kan. Jadi panjang di tempat lain ada Allah Ta'ala ceritakan secara ringkasnya macam tu kan. Lalu mereka pun datang ke situ, lalu mereka pun bertamu ke rumah Nabi Lut. Jadi Nabi Lut dah takut lah. Tapi orang-orang sana sepatutnya tak tahu. Orang-orang luar ni, orang negeri tu sepatutnya tak tahu. Kerana diceritakan waktu malam dan sebagainya lah.
Tetapi perkara ini rupa-rupanya diberitahu oleh isteri Nabi Lut. Isteri Nabi Lut ni menggunakan isyarat-isyaratnya kepada kaum dia tu, sehingga kaum dia tu faham bahawa di rumah ni ada orang lelaki 3 orang. Jadi apa lagi, mereka pun datang tu, berebut-rebut datang nak tunjuknya jahatnya kan. Orang kaum Nabi Lut ni, mereka datang nak pergi ke rumah Nabi Lut ni, nak minta lelaki tu. Sehingga Nabi Lut berkata, dia kata, tak payahlah, kalau kamu nak kahwin betul-betul, kahwinlah dengan ada perempuan yang baik ramai, kahwinlah dengan perempuan. Tak, mereka nak juga kan. Tapi malaikat kata tak apa, biar mereka datang je, apa malaikat buat kan. Salah satu daripada malaikat tu yang menyerupai manusia tu ialah Jibril. Jadi dia tampar habis jadi buta, sampai tak tahu jalan nak balik lah. Itu nak tunjukkan, ada disebutkan dalam ayat yang lain, insya-Allah kan kita akan bacalah insya-Allah nanti kan. Jadi nak ceritanya ni kan, mereka tapi lepas tu datang lagi. Akhirnya malaikat pun beritahulah kepada Nabi Lut, wahai Lut, kamu hendaklah meninggalkan tempat ni, kamu dan pengikut-pengikut kamu, jangan beritahulah kepada isteri kamu tu, kamu dan pengikut-pengikut kamu hendaklah berlepas meninggalkan negeri Sodom ni, kampung Sodom ni, sebelum naik fajar esok. Jadi akhirnya dia pun meninggalkan tempat tu, dan kemudian dalam ayat yang lain dia kata jangan kamu, dia kata yang disebutkan tu iaitu Allah Ta'ala sebutkan fa asri bi ahlika bi qita'in minal laili, pada masih malam masih berbaki lagi. Lepas tu kan Allah SWT kata jangan kamu ni pandang ke belakang. Sebab apa? Allah Ta'ala nak seksa dengan hujan batu. Allah Ta'ala sebutkan sini kan, yang kita akan baca selepas ni kan, iaitu wa amtarna alaihim di sini wa amtarna sekarang ni, lalu kami hujankan ke atas mereka. Dalam ayat yang lain disebutkan wa amtarna alaihim hijaratan min sijil. Itu ayat yang lain. Ayat di sini disebut hujan kan. Tapi hujan situ ialah hujan batu. Yang batu tu adalah batu yang sangat panas daripada sijil. Lalu terkena kepada mereka dan mereka mati. Dan kemudian tu malaikat meletakkan sayapnya di bawah kampung mereka tu, lalu diangkat ke langit, lalu dihumbangkan daripada langit tu, dia lepaskan, lalu jatuh mereka bergelombang, lalu terbalik bumi tu kan. Itulah banyak betul-betul siasat yang akan kita tengok kan. Jadi dalam ayat ni satunya Allah Ta'ala sebut wa amtarna alaihim matara, kami turunkan kepada mereka, hujankan kepada mereka dengan matara ni yang kita tadi sijil. Jadi Allah Ta'ala kata fanzur kaifa kana akibatul mujrimin, tengok bagaimanakah akibatnya kalau orang tu mujrim maknanya berdosa, maknanya orang-orang penjenayah ya. Jadi kita kata apa jenayahnya? Jenayahnya ialah mereka ni tidak beriman. Jenayahnya kerana mereka inilah melakukan homoseks tu kan. Jadi homoseks tu adalah satu jenayah kan. Kita sekarang ni kita tengok ada orang cuba pula kan nak normalizekan homoseks kan. Padahal ni satu jenayah kan. Tapi nak tengok kan, dia rasa macam tak jenayah pula kan. Jadi ini merupakan satu kejahatan lah. Ayat 84 Kemudian kita tengok seterusnya ialah cerita lain pula kan. Selepas daripada tu dah habis dah kan kisah Nabi Lut ini, tu kisah yang ringkasnya. Allah SWT pun cerita kepada kita satu kisah yang lain, iaitu kisah Madian. Wa ila Madiana akhahum Syu'aiba. Allah Ta'ala kata dan kami utuskan kepada Madian. Madian ni ialah satu tempat, kalau ikutnya kan banyak ulama-ulama kan, ulama-ulama sejarah Islam katakan tempat ni dan macam-macam lah kan. Jadi ini kisah Nabi Syu'aib Nabi Syu'aib ni berada di Madian Kalau kita tengok nanti, kita baca kisah tentang Nabi Musa AS pun, dia akan pergi ke tempat ni, iaitu Nabi Syu'aib ni. Dia akan kahwin dengan anak Nabi Syu'aib dan sebagainya lah kan. Walaupun tidak disebutkan nama dia dengan jelas, tapi kebanyakan ulama tafsir kata memang itulah dia, iaitu di Madian ni. Jadi Madian ni dengan Mesir ni agak jauh juga kan. Maknanya lebih daripada seminggu lah perjalanan naik unta, berjalan kaki dan sebagainya kan. Jadi kalau ikut katanya ialah, ikut ulama sejarah lah, dia kata ialah di kawasan Jordan. Dia kata dekat dengan Ma'an sekarang ni. Wallahu a'lam bisawab, kita tak pastilah dengan tepat kan. Tapi disebutkan di Madian, ke Madian Allah utuskan akhahum Syu'aiba. Allah utuskan saudara mereka iaitu Nabi Syu'aib. Apa kata dia? Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Yang kita boleh tengok sini kan, bahawa kan perkara yang sama saja kan yang diajak oleh setiap nabi-nabi kepada kaum mereka. Jadi kita tengok sini kan juga kan tidak ada Tuhan melainkan dia. Hendaklah kamu mengabdikan diri kepada Allah. Kerana apa? Tidak ada Tuhan melainkan dia. Itu benda yang sama kan.
Jadi maknanya sampailah hari ini pun kita kalau nak bawa Islam, maka benda ni lah benda yang kita nak bawa, iaitu hendaklah manusia ni menjadi hamba kepada Allah, jangan jadi hamba kepada yang lain. Sama ada hamba ni kepada patung ke, sama ada hamba ni kepada berhala ke, hamba kepada syaitan ke, hamba kepada nafsu ke, hamba kepada pemikiran sendiri ke, macam-macam manusia sekarang kan. Tapi semua benda tu tolak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata, iaitu apa dia kata dia, u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Hambakan diri kepada Allah saja, tak ada ilah selain daripadanya, tak ada yang patut diikuti, patut dipatuhi, patut kita serah diri selain daripadanya, selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala kata, apa dia? Apa yang dikatakan oleh kata dia lagi, qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Jadi qad ja'atkum, kata Nabi Syuaib ni kepada kaum dia kata qad ja'atkum, telah datang, ja'atkum mau'izat bayyinatum. Bayyinatum maknanya benda jelas. Apa benda jelas ini? Iaitu setengah ulama tafsirkan dengan mukjizat. Makna mukjizat. Tapi apakah dia mukjizat yang ada pada Nabi Syuaib? Tidak disebutkan oleh ayat Quran. Jadi konsep kita, kalaulah Quran tu tak sebut, maka kita tak perlulah sibuk-sibuk nak mencari dan sebagainya. Memang ada kalau ikutnya kan, disebutkan dalam Israiliyat dan sebagainya, dikatakan apakah mukjizat Nabi Syuaib ni. Tapi kita tak sentuhlah. Sebab apa? Allah Ta'ala tak sebut. Allah Ta'ala hanya sebut bayyinatun. Bayyinatun, jadi maknanya ini kan, bayyinatun ni maknanya jelas, benda yang jelas, nampak mukjizat yang jelas. Wallahu alam, mir rabbikum, daripada Tuhan kamu. Kemudian fa'auful kaila wal mizan. Ini perkara yang special, yang kejahatan yang special dilakukan oleh kaum Madian. Jadi Allah Ta'ala, sebagaimana kita sebut sebelum ni, Allah Ta'ala sentiasa highlight kan, setiap daripada kaum yang diutuskan Nabi tu ada special kejahatan mereka. Kalau Nabi Lut tu apa special kejahatan dia? Iaitu homoseks tu. Jadi kaum Nabi Syuaib ni apa special kejahatan dia? Di samping mereka ni kufur lah tapi ada kejahatan yang tertonjol pada mereka ni, iaitu mereka ini menipu di dalam jual beli, dalam bisnes. Menipu dalam jual beli, maknanya kalau apa-apa saja, kalau untuk mereka akan ambil lebih. Kalau apa-apa yang untuk orang lain, mereka akan kurangkan. Itu cara simple. Kalau kita kata zaman dulu ni pakai barter trade ke kan, sistem perniagaan macam mana, guna duit tak guna duit, itu bukan perbincangan kita lah. Perbincangan kita ialah masalah ni Allah SWT sebut ni kan, iaitu apa kan, dia kata wala tabkhasun nasa asya'ahum. Allah Ta'ala kata janganlah kamu tabkhas. Ni kan, wala tabkhasu. Tabkhasu ni makna tangkusu, maknanya janganlah kamu mengurangi, maknanya kurang. Maknanya kurang tu maknanya bila beri tu kurang, nak beri pada orang kurang, bila nak ambil untuk dia minta lebih. Itu cara yang dibuat lah, maknanya kejahatan yang dibuat. Jadi itu sebenarnya satu kejahatan, kita panggil kejahatan ekonomi lah kan. Perkara ni bukan, kalau zaman dulu macam tu lah berlakunya, simple, masalah timbangan, masalah. Tapi zaman sekarang ni masalah tipu cara lain lah, tipu dalam perniagaan kan, macam-macam lah cara tipu perniagaan kan, tipu orang tipu macam-macam, tipu kerajaan lah, tipu ni lah kan, harga lain, tulis lain. Itu semua adalah merupakan tipuan-tipuan yang rupanya dah berlaku dah sejak daripada zaman dulu lagi ni, iaitu zaman Nabi Syuaib. Jadi kita tengok kan, Allah Ta'ala bangkitkan kan, supaya kita ni sedar kan, bahawa perkara ni adalah merupakan satu dosa besar yang menyebabkan kaum Madian ini itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi kita akan tengok Allah Subhanahu Wa Taala kata lagi apa? Kemudian dia kata wala tabkhasun nasa asya'ahum, janganlah kamu mengurangi hak orang lain, hak manusia. Kemudian Allah Taala kata wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, janganlah kamu tufsidu. Ni tufsidu maknanya kamu merosakkan. Jadi sekali lagi ulama-ulama dalam tafsir Jalalain dan sebagainya, dia kata bahawa jangan kamu merosakkan ni, kerosakan nombor satu ialah apa? Iaitu merosakkan akidah manusia. Bukan kerosakan tu kerosakan membinasakan tanah ladang ke, membinasakan bangunan ke. Itu nombor dua kita sebutkan. Berkali-kali kita dah baca kan sebelum daripada ni cerita ni kan. Iaitu apa? Merosakkan, nombor satu ulama kata ialah merosakkan akidah. Jadi sebab apa? Kalau rosak akidah, hancur sampai bila-bila kan. Masuk neraka lah dia. Sebab rosak akidah. Kalau rosak harta atas dunia ni tak okey lagi kan, atas dunia lah saja kan rosak kan, tapi rosakkan akidah. Jadi kita tengok kan betapa banyak sekarang ni manusia merosakkan akidah orang lain. Dia dah lah rosak, dia dah lah tak nak ikut Islam,
Lepas tu dia cuba pula ajak orang lain supaya jangan percaya kepada Islam, jangan percaya kepada iman, jangan terima apa ajaran Rasul, jangan ikut Rasul, jangan ikut Quran, jangan ikut hadis, jangan ikut Islam, ikutlah perangai ikutlah pemikiran sendiri dan sebagainya, ikutlah mereka. Tengok kan, itulah kan maknanya Allah Ta'ala kata wala tufsidu, jangan kamu nak merosakkan atas muka bumi ni ba'da islahiha, selepas daripada dah cantik dah. Islah ni maknanya bagus, soleh kan. Maksudnya apa islah tu? Iaitu iman. Islah tu maksud apa? Apabila Rasul-Rasul datang, Allah Ta'ala akan jadikan mereka ni memperbaiki. Seperti umat Nabi Nuh, seperti umat Nabi, kaum Nabi Hud, kaum dan seterusnya kan, iaitu kan Nabi-Nabi ni akan bersihkan, akan baiki. Apa-apa yang tak nak beriman, siapa yang tak nak beriman tu hancurlah mereka tu. Jadi itu makna islah, perbaiki kan. Tapi perbaiki, jadi jangan kamu datang pula kamu nak buat rosak pula. Kamu rosak mana? Kamu rosakkan pula akidah manusia ni. Itulah, jadi itu yang berlaku kan. Sampai sekarang pun kita tengok kan perkara ni berulang-ulang kita tengok kan. Ada orang nak merosakkan akidah manusia ni kan. Zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Allah Ta'ala kata itu adalah lebih baik bagi kamu jika sekiranya kamu tu beriman. Seterusnya Allah Ta'ala kata wala taq'udu. Ni tadi nombor satu yang kita kata kan. Nombor satu iaitu hendaklah kamu beriman dengan Allah. Kemudian yang kedua, yang kedua tadi dia kata jangan kamu menipu dalam bisnes ambil hak orang lain. Kemudian yang ketiga sini Allah Ta'ala kata ni lagilah makna perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Nabi Syuaib terhadap kaum dia. Maknanya ini perangai yang dibuat oleh kaum dia. Apa dia kata? Wala taq'udu, jangan kamu duduk bikulli siratin, dengan di jalan-jalan di jalan-jalan tu'iduna maknanya menakutkan maknanya. Jangan kamu duduk untuk menakutkan orang. Menakutkan siapa ni? Ada diriwayatkan dalam setengah tafsir dia kata maksud sini ialah kaum Nabi Lut ini, kaum Nabi Syuaib ini, mereka ni suka duduk di jalan-jalan. Jadi perkara duduk di jalan-jalan, duduk lepak-lepak, kita kata tak ada kerja duduk ni. Itu sebenarnya satu perkara yang tak baiklah, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ada satu hadis yang menceritakan tentang ni. Nabi kata jangan duduk di jalan tu kan. Kecuali lah kamu terpaksa. Kalau terpaksa kena jaga hak-hak jalan. Apa dia hak jalan? Jadi insya-Allah sahabat-sahabat semua boleh tengok kan dalam tafsir-tafsir kan, dalam penceritaan tentang hadis ni. Tapi salah satu perangai yang Allah Ta'ala cela ni, Allah Ta'ala sebut kan ni dalam Quran ni, ialah dalam ayat kita berapa sekarang 86 perangai kaum Nabi Syuaib ni duduk di jalan dan kemudian kacau orang. Kacau orang tu macam mana? Tu'idu tak ada kacau, menakut-nakutkan orang tu. Yelah kan kalau orang duduk di jalan ramai-ramai, kita nak lalu pun takut kan, tak betul tak? Tengok-tengok samsin pula kan. Tapi taklah sampai tahap tu. Yang berlaku di zaman Nabi Syuaib ni, mereka duduk situ dan mereka kacau. Kacau orang, tu'iduna. Lepas tu ada yang kata satu lagi riwayat yang mengatakan bahawa mereka duduk situ kacau apa? Menakutkan orang-orang yang beriman. Gitu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata sebab tu wa tasudduna an sabilillah man amana bihi tabghunaha aywaja wa tabghunaha aywaja. Kemudian mereka ni perangai mereka lagi menghalang manusia ni daripada jalan Allah. Maknanya orang-orang yang beriman, man amana bihi, siapa yang beriman dengan Nabi Syuaib tu, mereka tengok bila mereka dapati, mereka akan halang. Seolahnya macam kita kata kan, awak ke yang beriman dengan Syuaib awak beriman dengan Syuaib ke? Dia buatlah benda-benda kan, dia tampar, dia apa benda tak tahu kan. Jadi maknanya menghalang manusia sampai orang-orang yang beriman tu susah nak berjalan sebab mereka duduk di jalan-jalan. Tapi tu takkan nak duduk di rumah kan, ni bukan zaman Covid kan. Nak teranah saja kan, teranah tu maknanya tinggal di rumah Jadi maknanya Allah SWT sebut ni jangan kamu buat macam tu melalui lidah Nabi Syuaib ni. Jadi jangan kamu duduk di jalan-jalan, jangan kamu nakutkan orang, jangan kamu ni menghalang manusia daripada jalan Allah. Dan yang terakhir lagi wa tabghunaha iwaja. Dan kamu pula tu tabghunaha iwaja, mencari-cari iwaj. Iwaj ni ialah yang bengkang-bengkok maknanya. Apa dia bengkang-bengkok sini? Ni dalam yang sana tu kan. Iwaja tu maksudnya ulama-ulama tafsir kata macam ni, iaitu mereka ni mencari sesuatu benda yang ada dalam agama tu yang ada di jalan Allah SWT tu, perkara yang betul tu mereka cari supaya orang tu nampak tak betul. Perkara ni berlaku juga sekarang kita tengok kan. Manusia ni kan yang tak nak beriman ni bukan sekadar mereka duduk diam di rumah mereka. Mereka bukan tak kacau agama kan, bukan tak kacau kita, mereka kacau kita. Mereka cari jalan nak mengatakan bahawa agama ni tak betul, Islam kat mana salah, di mana salah, begitu. Macam-macam perangai mereka kan. Kita cari pasal, nak cari perkara yang menunjukkan bahawa Islam ni iwaj. Iwaj tu maknanya tak betul.
bengkok kan, ini silap kan. Dia sibuk nak cari pasal kesilapan yang ada pada Islam. Yang dia tu memang salah tu memang dia tak kira. Tu kan. Jadi Allah Taala kata itulah kerja dia yang dibuat oleh kaum Nabi Syuaib. Kemudian Allah Taala kata lagi, wa tabruna iwaja wazkuru iz kuntum qalilan fakassarakum. Allah Taala kata ingat sikit dulu kamu ni sedikit, lepas tu fakassarakum, lalu Allah Taala telah banyakkan kamu. Jadi maksudnya sikit banyak ni apa benda? Iaitu ulama kata fakassarakum ni membanyakkan kamu. Nombor satu, banyakkan anak-anak. Dulu zuriat mereka ni macam hampir nak habis lah kita kata kan. Tak tahulah kita kata kalau kajian sekarang ni fatality rate ni apa benda kan, iaitu nisbah penurunan penduduknya dan sebagainya lah gitu kan. Jadi sikit, qalilan dulu kamu ni sedikit, lalu Allah Taala telah fakassarakum, Allah Taala telah banyakkan kamu. Dulu kamu ni tak ramai, sekarang ni jadi ramai. Tu nombor satu. Perkara yang kedua, iaitu Allah Ta'ala beri rezeki kepada kamu. Allah Ta'ala beri rezeki, beri harta kamu. Dulu kamu ni binatang kamu ni tak subur, tak nak membiak, lepas tu membiak, lepas tu tanaman kamu ni kan dulu tak nak tumbuh banyak, sekarang ni tumbuh banyak. Tu fakassarakum, Allah Ta'ala banyakkan kamu. Jadi semua sini ialah nak menunjukkan apa ni? Sama seperti yang kita baca sebelum daripada ni, iaitu umat-umat nabi-nabi tu diberikan nikmat oleh Allah. Ala dipanggil kan. Di sini sebut fakassarakum, special sikit kan, iaitu dibanyakkan. Wanzuru, Allah Ta'ala kata sekarang ni kan wanzuru apa? Jadi wanzuru kaifa kana akibatul mufsidin. Sepatutnya kamu tengok. Sekarang ni suruh siapa tengok ni? Suruh kepada orang-orang yang tak nak beriman ni. Kalau zaman Nabi tu kepada orang-orang Mekah tu, hai orang-orang Mekah semua, tengok dia kata kaifa kana akibatul mufsidin, bagaimana akibat akhirnya apa yang terjadi kepada orang-orang yang mufsid ni. Mufsid ni kita kata sekali lagi lah, iaitu kan mufsid yang paling besar ialah mufsid ni maknanya merosakkan, maknanya orang-orang yang membuat kerosakan. Jadi membuat kerosakan yang paling besar ialah merosakkan akidah manusia, menjauhkan manusia ni daripada agama. Tu adalah kerosakan yang paling besar sekali. Kemudian seterusnya kita tengok insya-Allah ayat yang terakhir hari ini ayat 87. Wa in kana ta'ifatum minkum amanu billazi ursiltu bihi wa ta'ifatun lam yu'minu fasbiru. Ni kata-kata siapa ni? Setengah ulama kata ini adalah kata-kata daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang merupakan takkid. Takkid ni macam mana Allah Ta'ala dah ceritakan satu benda, kemudian sekarang ni Allah Ta'ala nak minta kepada kita kan. Itu satu pendapat lah, mengatakan ini adalah kata-kata Allah. Ada setengah pendapat ulama mengatakan kata-kata ini adalah kata-kata Nabi Hud AS, Nabi Syuaib AS. Kepada siapa? Kepada orang-orang beriman yang bersama-sama dengan dia. Macam dia nak bagi peringatan lah, nak bagi apa yang sedang berlaku di luar ni kan, apa yang sedang berlaku kepada kita sekarang ni kan. Jadi itu dia kata kata-kata Nabi Syuaib kepada orang-orang yang beriman bersama-sama dengan dia. Apa yang dia kata? Dia kata wa in kana ta'ifatum minkum, kalau ada satu kumpulan daripada kamu, maknanya daripada kaum kamu lah, daripada kita semua ni, daripada kaum kita ni, amanu billazi ursiltu bihi, yang beriman dengan apa yang telah aku diutuskan, maknanya beriman dengan apa yang aku bawa lah. Kalau ada satu kumpulan, dia kata wa in kana, kemudian tu wa ta'ifatun lam yu'minu, dan kemudian ada satu grup lagi yang tidak beriman. Jadi maknanya ada dua kumpulan lah sini kan. Daripada sini sampai sini ada dua kumpulan, dia kata kan. Nabi Syuaib berkata sekarang ni kalau kamu tengok, dia kata kita tengok ada dua kan, gitulah, ada dua grup kita ni. Ada satu kumpulan yang beriman, itu seperti kamu semua lah. Kalau Nabi Syuaib tu berkata kepada orang yang beriman tu, dan satu grup lagi tak nak beriman. Jadi apa yang patut kita buat? Jadi Nabi Syuaib ni, minta maaf tersasul ya. Nabi Syuaib ni berkata, dia kata fasbiru. Ni dia kata fasbiru, maka hendaklah kamu sabar. Maknanya dia nak ceritakan hakikat dan bahawa atas dunia ni dalam apa pun akan ada dua grup. Akan ada orang terima, ada orang tak terima. Tapi biasanya yang akan banyaknya tak terima. Jadi gini kan, siapa yang tak terima ni? Nanti kita akan tengok muka surat yang akan datang, insya-Allah. Muka surat akan datang, nanti kita akan tengok. Jadi Nabi Syuaib ni dah cerita dah kepada ni, hendaklah kamu sabar sekarang ni. Kalau kamu tengok benda ni, hatta yahkumallahu bainana, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala yahkum bainana. Yahkum tu maknanya membuat ketentuan, maknanya menhukumkan, maknanya bukanlah menghukum tu jatuh hukuman, tapi maknanya kita tunggulah Allah Taala buat keputusan nanti kan. Adalah tu insya-Allah. Jangan bimbang kan. Kena bersabar. Jangan sibuk nak tanya kan bila lagi. Bila lagi kita tak sabarlah tu kan.
kita sabarlah kan, insyaAllah. Kita beriman, mereka tak beriman. Tapi kita tengoklah, kita tunggu insyaAllah kan. Jadi Allah Ta'ala kata, fasbiru. Jadi kita pun macam itulah sekarang ni kan. Kadang-kadang kita tengok, kadang-kadang kita rasa tak sabar kan. Kita tengok penindasan kepada orang Islam di sana sini kan. Kita tengok orang Islam kena zalimi, kita tengok orang Islam kena macam-macam berlaku sekarang kan. Kita tengok tu. Macam orang-orang kafir, musuh-musuh Islam ni macam menggila-gila lah sekarang ni. Ambil negeri ni, kadang-kadang rampas kuasa sini kan, hantar tentera di sini, macam hebat kan. Kita nampak macam hebat lah kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata, bagi Allah Subhanahu Wa Taala hebat tak hebat ni tak ada. Bagi Allah Taala iman ataupun tak iman. Jadi Allah Taala ajar kita tengok mereka ni beriman ke tak beriman. Ni kumpulan ni beriman ke tak beriman. Kumpulan ni tak beriman ke tak beriman. Jadi kita bukanlah tak boleh berusaha, kita kena berusaha. Kita kena berusaha. Tetapi Allah Taala kata hakikatnya ialah kena sabar. Jangan cepat-cepat nak buat keputusan, tengok ni ramai, dia betul kot. Jangan. Jadi Allah Ta'ala kata fasbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakimin. Tu konsep kita, itu pegangan kita. Allah adalah sebaik-baik yang menentukan. Menentukan hukuman, menentukan yang mana betul mana salah, dia yang sebaik-baiknya. Jadi kalau bukan keputusan tu datang daripada Allah, maka kita jangan percaya. Manusia ke kata ini betul, ini tak, jangan percaya kan. Kita percaya kepada nanti Allah Ta'ala akan tentukan. Yang kita yakin ialah kita ikut Quran, kita ikut hadis, kita ikut para ulama' yang muktabar, insya-Allah kita akan selamat kan, insya-Allah selamat. Kalau mungkin di atas dunia ni mungkin macam tak selamat, tapi di akhirat pasti selamat kan kalau kita ikut Islam, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Insya-Allah kita sama-sama menutup tadabbur kita pada pagi ni. Kita baca sama-sama insya-Allah surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.